Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para penonton yang setia menonton kupasan-kupasan isi oleh para panel. Panel dan juga penjaga masa yang tak lekang dengan pada petang ini tak topik yang amat menarik. Islam adalah gaya hidup. Sebelum kita menelusuri tajuk ini dengan lebih mendalam, izin memperkenalkan kepada anda semua ahli panel kita. Ahli panel pertama yang muda, lagi bijaksana, saudara Muhammad Alif Najmi bin Muhammad Nawi, dan ahli panel yang kedua yang tegas, saudara Zul Afif bin Safri, serta saya sendiri, Nur Amirah Syafiqah binti Jamaluddin sebagai moderator. Baiklah, adakah semua ahli panel telah bersedia dengan kupasan-kupasan yang bakal dilontarkan pada petang ini? Ya. Kalau begitu, soalan pertama saya ingin ajukan adalah apakah pendapat saudara panel pertama mengenai Islam sebagai gaya hidup daripada aspek akidah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator, ahli panel dan sekalian warga maya. Terima kasih di atas soalan yang diajukan. Sebelum kita meneruskan lensa perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mendeklinasikan sebuah pantun. Berdebaran hati kuat berdegup, hidup kita saling bekerjasama. Islam menjadi cara hidup, menjadi amalan kita bersama. Seperti yang sedia maklum, topik kita pada hari ini menyentuh kepada soal Islam sebagai cara hidup. Sebelum kita menyusui secara mendalam, kita haruslah mengetahui pengertian akidah dari segi bahasa, iaitu kepercayaan yang kukuh di hati, manakala pengertian dari segi istilah, kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifatnya dan kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan akli. Akidah Islam turut membawa makna kesempurnaan kepada kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai-nilai yang mutlak, yang tetap dan kukuh, yang pasti dan hakiki lagi kudus dan suci seperti yang terdapat dalam ajaran Islam. Umum mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mensempurnakan Islam melalui pengutusan Rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesyumulan agama Islam bukan sahaja khusus kepada amalan ritual keagamaan tetapi merangkumi tata cara kehidupan yang lain seperti sosial, ekonomi, politik, pendidikan, pembangunan dan lain-lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ketiga bermaksud, pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku edarkan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Kesempurnaan Islam dapat dilihat dalam aspek yang paling penting dan utama iaitu akidah dalam menetapkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pegangan asas dalam kehidupan. Justru ajaran Islam menggesa manusia menjauhi perbuatan syirik, merosakkan akidah serta sebarang perlakuan yang menghina agama. Saya ingin memetik ucapan daripada Ustaz Afdan Hanafi bin Haji Muhammad selaku wakil daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM Cawangan Sabah. Beliau berkata, akidah memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan perjalanan hidup seseorang. Akidah adalah penggerak dalam mencorakkan kehidupan seseorang Muslim. Akidah yang lemah mengakibatkan seseorang itu mudah dipengaruhi dengan gaya hidup negatif dan merosakkan. Berdasarkan penelitian secara kasar, mereka tidak memiliki akidah yang jelas dan terpesong akan menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan dan terdedah kepada berbagai-bagai kemungkaran seperti melakukan jenayah, terlibat dalam gejala runtuhan, moral dan lain-lain. Dalam membicarakan perkara ini, orang yang mempunyai akidah yang benar biasanya disebut sebagai orang yang beriman. Oleh hal yang demikian, mereka yang beriman ini amat peka dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sentiasa mengingati Allah dalam setiap gerak kerjanya. Justru itulah yang dinamakan golongan ahli khawas, iaitu golongan yang tinggi martabat keimanannya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana dosanya tetapi kerana mungkin berlaku detik-detik kelainan dalam mengingati Allah. Mereka juga bertaubat sebagai tanda syukur di atas nikmat Allah yang tak terhingga banyaknya. Ini berbeza dengan orang awam. Mereka bertaubat kerana melakukan dosa. Bahkan kadang-kadang sudah melakukan dosa pun tidak berfikir untuk melakukan taubat. Sebaliknya terus mengulangi dosa. Dan bahkan ada yang berbangga-bangga dengan perbuatan dosanya.
Antara contoh amalan gaya hidup Islam melalui akidah adalah selalu bersedekah, berzikir, menutup aurat, menjaga batas pergaulan dan sebagainya. Kesimpulannya, mempelajari gaya hidup Islam dari aspek akidah amatlah penting iaitu supaya terhindar daripada ajaran-ajaran sesat yang akan merosakkan akidah seseorang terhadap Allah SWT, meneguhkan keimanan dan keyakinan kepada sifat-sifat kesempurnaannya, memantapkan akidah seseorang tidak terikut dan terpengaruh dengan amalan-amalan yang boleh merosakkan akidah. Agar audit dan timbangan amalan pada tahap cemerlang diberi ganjaran syurga kerana amalan baiknya, serta mengeluarkan hujah-hujah yang boleh mematahkan hujah-hujah pihak lawan yang cuba memesongkan akidah. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih ahli panel yang pertama. Soalan seterusnya saya ingin lontarkan kepada saudara panel kedua. Apakah pendapat saudara mengenai Islam sebagai gaya hidup daripada aspek fiqh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudari moderator, ahli panel dan warga maya sekalian. Terima kasih kepada saudari moderator yang anggun bergaya. Baiklah, saya akan meneruskan lagi kupasan perbincangan ini mengenai Islam adalah satu cara hidup dari segi fiqh. Pertama sekali, sebagai umat Islam yang telah dilahirkan di muka bumi ini, kita haruslah bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat terbesar yang telah dikurniakannya, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Islam bukanlah sekadar cetakan di atas kad biru mahupun hanya sebuah agama. Islam itu sendiri adalah satu cara hidup yang jika dihayati oleh penganutnya, pastinya mereka akan menjadi golongan yang berjaya, yakni golongan yang disebutkan sebagai ihdinas siratal mustaqim, iaitu golongan yang berada di atas jalan yang lurus. Baiklah, kita pergi kepada huraian mengenai apakah itu fiqh. Fiqh itu adalah suatu cabang ilmu yang menerangkan tentang segala hukum syarak yang diambil dari sumber-sumber ijmali, iaitu sumber yang menyeluruh, yakni Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Namun begitu, apakah perkaitannya di antara cara hidup seseorang Muslim dan juga ilmu fiqh ini? Ilmu fiqh ini terbahagi kepada 4 cabang utama, iaitu fiqh ibadah, fiqh murakahat, fiqh interaksi dan juga fiqh jenayah. 4 cabang utama ini memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang manusia, yakni menjadi tiang dalam kehidupan seorang Muslim itu. Seterusnya kita melihat dari segi fiqh ibadah. Seseorang Muslim itu pastilah wajib beribadat kepada Allah SWT, baik mendirikan solat, berpuasa di bulan Ramadan, bekerja, menunaikan zakat, melakukan ibadat korban. Ini semua adalah ibadat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Dalam misi menjadi hamba yang patuh dan lengkap imannya, kita wajiblah beribadat dengan cara yang betul mengikut ajaran Islam. Di sinilah ilmu fiqh itu memainkan peranannya. Dalam menelusuri ilmu fiqh, kita dapat mengetahui cara betul mengerjakan ibadat yang telah difardukan kepada kita. Kita dapat mengetahui apa yang dibolehkan di dalam ibadat dan apa yang tidak dibolehkan di dalam ibadah. Kita dapat mempelajari syarat sah sesuatu ibadat itu. Ingin saya tampilkan sebuah contoh berdasarkan hadis yang bermaksud, kami berkurban bersama Rasulullah SAW pada tahun perjanjian Hudaibiyah dengan badanlah, iaitu seekor unta yang gemuk untuk 7 orang dan juga lembu juga untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahawa hukum berkongsi binatang korban adalah harus dan dibolehkan mengikut hukum syarak. Jadi, sebagai generasi Islam terkini, dapatlah kita melakukan ibadah korban dengan yakin tanpa ada rasa was-was. Seterusnya, melihat pula kepada sudut pandang fiqh munakahat. Fiqh munakahat inilah termasuklah hal-hal perkahwinan, kekeluargaan dan perwarisan harta keluarga. Ilmu ini amatlah penting dalam kehidupan seseorang Muslim itu. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang Muslim itu pastinya mahu mendirikan keluarga melalui perkahwinan. Namun, apakah rukun yang perlu dipatuhinya demi mendirikan sebuah rumah tangga? Di sinilah ilmu fiqh munakahat ini memainkan peranannya dalam membimbing warga Muslim. Berdasarkan syariat Islam,
terdapat 5 rukun nikah yang perlu dipatuhi seseorang Muslim itu, yakni berdasarkan formula siswa, iaitu suami, isteri, saksi, wali dan juga akad. Maka apabila cukup 5 syarat tersebut, maka lengkaplah rukun perkahwinan bagi sesebuah pasangan itu. Impaknya adalah generasi terkini mereka akan mematuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syarat dalam mendirikan sesebuah rumah tangga. Apabila dibincangkan mengenai fiqh munakahat, pastinya pewarisan harta terlintas di minda para penonton. Sering kita dengar terdapat adik-beradik yang sanggup bergaduh demi harta peninggalan waris mereka. Demi setebis harta dunia, hubungan silaturahim di antara adik-beradik yang mempunyai talian darah menjadi porak-peranda. Jadi dengan adanya ilmu fiqh munakahat ini, hal ini dapat diselesaikan dengan mudah kerana Islam telah menggariskan panduan yang lengkap dalam hal-hal pewarisan harta. Jikalau waris mereka kurang arif, mereka juga boleh merujuk kepada pegawai mahkamah syariah untuk keterangan yang lebih jelas. Impak positif yang kita dapat daripada adanya ilmu fiqh munakahat ini adalah pembahagian harta dapat dijalankan dengan mudah dan talian persaudaraan dapatlah dijaga. Seterusnya, hadirin yang dihormati, kita menjenguk pula kepada ilmu fiqh interaksi. Ilmu fiqh interaksi ini atau turut dikenali muamalat ini termasuklah hal-hal jual beli, politik, kenegaraan dan juga khalifah, yakni pemimpin negara. Setiap orang pastinya melakukan jual beli dalam kehidupan seharian mereka. Namun, apakah mereka arif bahawa jual beli yang mereka lakukan itu sah ataupun tidak? Di sinilah ilmu fiqh interaksi datang menyelesaikan permasalahan ini. Rukun jual beli itu ada 3, iaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barangan dan uang, dan adanya ijab dan kabul. Lengkapnya 3 perkara ini, maka lengkaplah urusan jual beli yang dijalankan. Namun begitu, harus kita ingat, terdapat juga urusan jual beli yang ditegah di dalam Islam, antaranya jual beli arak, menjual perkara yang tidak pasti seperti buah di atas pohon maupun ikan di dalam laut. Dengan mendalami ilmu fiqh interaksi ini, umat Islam dapat melaksanakan aktiviti jual beli dengan yakin dan pastinya halal dari segi syarak. Selain itu, di dalam cabang fiqh interaksi juga terdapat hal-hal berkaitan khalifah dan kenegaraan. Islam juga amat mementingkan sifat patriotik dalam diri individu. Mentaati pemimpin itu adalah wajib berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW yang bermaksud wajib ke atas seorang Muslim itu untuk mentaati pemimpinnya dalam perkara yang dia suka dan dia benci, selagi mana dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis yang telah ditampilkan tersebut, adalah wajib sebagai kita umat Islam untuk mentaati pemimpin kita atau boleh saya kata Perdana Menteri kita yang mengurus negara Malaysia yang kita cintai ini. Implikasinya kepada rakyat adalah rakyat taat kepada perintah pemimpin dan huru-hara dalam politik dapat dielakkan. Akhir sekali, cabang ilmu fiqh yang terakhir iaitu fiqh jenayah. Apabila seseorang itu melakukan jenayah, dia wajarlah dihukum dengan hukuman yang setimpal. Pastinya kita tidak mahu pun jenayah bebas berleluasa di muka bumi ini. Berdasarkan ilmu fiqh yang telah diwarisi daripada Nabi dan para sahabat, terdapat 3 hukum syarak. Terdapat 3 hukum jenayah dalam Islam, iaitu hukum hudud, hukum qisas dan hukum takzir. Hukum hudud termasuklah dosa zina, mencuri, meminum arak, merompak, kazaf dan juga riddah. Manakala hukum riddah, hukum qisas pula termasuklah membunuh dengan sengaja dan mencederakan anggota tubuh badan. Dan hukum takzir pula termasuklah kesalahan hudud atau qisas yang tidak cukup bukti untuk dijatuhi hukuman kepada pesalah, khalwat ataupun perbuatan yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Hukum-hukum ini wajiblah dipatuhi oleh semua individu Muslim dan seandainya ada golongan yang melakukan jenayah berkaitan, dia wajarlah dihukum dengan hukuman yang setimpal. Sebagai contoh, jika dia didapati bersalah mencuri, dia layaklah dipotong anggota tangannya berdasarkan hukum hudud. Impak ilmu fiqh ini kepada golongan masyarakat adalah masyarakat akan takut dan lebih patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan melakukan jenayah. Justru ketenteraman negara dapat dikecapi. Bagi menggulung isi-isi yang telah saya kupaskan, sudah terang lagi bersuluhlah bahawa Islam itu bukanlah sekadar identiti di atas kad pengenalan,
tetapi gaya hidup yang wajib dipatuhi oleh semua golongan Muslim. Saya serahkan kepada saudari moderator semula. Terima kasih ahli panel yang kedua. Ini merupakan soalan tambahan untuk saudara panel pertama. Bagaimana pula perkaitan di antara Islam sebagai gaya hidup dengan adab? Terima kasih di atas soalan yang diajukan itu. Umum mengetahui bahawa Islam amat menekankan pendidikan adab di kalangan umat manusia kerana dengan adab, seseorang mukmin akan menjadi manusia yang tinggi akhlak dan berpribadian diri. Islam menetapkan pelbagai adab seperti adab berguru, adab menjaga orang sakit, adab menziarahi jenazah dan adab-adab dalam pergaulan seharian. Dengan setiap perbuatan yang berlandaskan adab dan akhlak yang baik, maka seseorang itu dapat meraih kecintaan Allah SWT. Saya ingin memetik ucapan mengurusi rancangan Islam itu indah, Ustaz Firdaus Subri berkata dalam kitab Nukilian Khatib Al-Baghdad banyak menekankan tentang pentingnya adab dalam kehidupan. Bahkan pengetahuan atau pemahaman tentang adab itu sendiri diterjemahkan dalam setiap perbuatan yang mana apabila berbicara tentang adab seseorang mukmin perlu mengetahui tentang bagaimana adab mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab berhubung dengan makhluk di muka bumi ini. Antara contoh adab yang diamalkan sekiranya berjumpa dengan seseorang adalah memberi salam, berjabat tangan sekiranya tidak melanggar hukum syariat, menjaga tutur kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain, mendoakan kebaikan dan sebagainya. Umum mengetahui mengenai kata-kata hikmah iaitu orang berilmu tidak semestinya beradab tetapi orang beradab semestinya berilmu. Gaya hidup sebagai seorang Muslim semestinya meletakkan adab di tempat yang mulia. Itu sahaja daripada saya. Saya berharap agar setiap penjelasan saya itu dapat menjelaskan soalan mereka. Terima kasih. Sudah selesai kupasan isu kita pada petang ini. Terima kasih kepada ahli panel yang bernas dengan hujah-hujahnya dan para penonton yang setia sehingga ke akhir rancangan. Oleh itu, saya tutup majlis ilmu kita pada petang ini dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.